nasi lemak kopi O, nasi lemak kopi O, nasi lemak kopi O, nasi lemak kopi O. Jika teringat tentang dirimu jauh di mata di hati, sempat berpikir untuk kembali, walau beda akan ku jalani. Tak ada niat untuk selamanya pergi. Jika memang masih bisa mulutku berbicara, santun kata yang ingin terucap, kan ku dengar janji dan puji dirimu padaku. Kita masih muda dalam mencari keputusan. Maafkan aku ingin kembali, seumpama ada jalan untuk kembali. Alright, itulah dia persembahan daripada Antu Band. Thank you. Tapi tak puas lah Mira. Kan tak puas sangat. Tapi tak apa, nanti kita akan dengarkan lagi banyak lagu daripada Antu Band. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua penonton di rumah. Kan hari ini kita bersiaran pertama ke untuk di studio? Sari, hari ini merupakan episod pertama saya dalam Nasi Lemak Kopi O dan saya bersiaran pula, bergandingan pula dengan Sari. Saya cukup berbesar hati ya. Sangat teruja saya, dan hari ini pun merupakan cuti umum, Sari. Betul. Jadi kami nak mengucapkan selamat menyambut Hari Thaipusam bagi yang menyambut, dan kepada sesiapa yang sedang bercuti nak berseronok-seronok juga, tapi keselamatan nombor 1. Nombor 1, janji nombor 1 ya. Tapi kan Mira, hari ni kan saya tengok Mira ni macam sweet sangat. Tak tahulah daripada awak punya baju ke, daripada awak punya makeup ke, tapi macam sweet lah. Awak janganlah, saya tak boleh tahu puji-puji Syahir. Saya malu lah, blushing lah saya. Tapi kalau Sari nak tahu, ada sesuatu yang lebih sweet lagi. Kalau penonton yang berada di rumah dan juga di studio pada hari ini nak tahu apa yang sweet tu, jom sama-sama kita saksikan bikisan ini. Mana boleh? Mana? Tak apa, tak apa. Kali lagi. 3 kali. pasangan hidup macam tu sampai ke jannah. Ya tak Mira? Amin. InsyaAllah mudah-mudahan daripada usia muda sehinggalah ke usia emas kan, tetap bersama dengan pasangan. Saya doakan untuk awak. Manalah tahu ada penonton di rumah tu rupa-rupanya jodoh awak. Kita tak tahu jodoh itu rahsia. Tapi kan Mira, Sari ada satu syarat. Kalau siapa yang nak minang Sari ni, dia minang je dulu, tapi dia kena bawa 7 dulang emas. Mampu ke tak? 7 dulang emas? Ya. Bukan 7 dulang hati emas Bukan. Selalu hati nyamuk kan? Okey, boleh, insyaAllah. Pemuda tu bolehlah cari kan ya, 7 dulang emas untuk Sari. Dan kalau bercakap tentang emas ni kan, kepada semua penonton yang berada di rumah, bolehlah kongsikan perumpamaan, simpulan bahasa, peribahasa yang berkaitan dengan emas. Dan jangan lupa untuk kongsikan di Facebook Nasi Lemak Kopi O TV9. Kita akan bacakan nanti kan Sari? Betul. Dan juga hari ini kita ada bagi sesiapa yang untuk menduduki, adik-adik yang bakal menduduki SPM, kita akan mengetahui bagaimana nak kuasai algebra dengan cara yang lebih mantap. Wah, cara yang mantap. Awak cakap pasal algebra kan? Saya sebenarnya nampak je perkataan algebra ke maths ke, saya lari tau. Saya takut. Kenapa? Saya takut lah matematik, fobia. Tapi tak apa, nanti kita jumpa cikgu. Kita jumpa cikgu kan. Mungkin ada murid-murid yang ada masalah yang sama. Jangan risau, kita akan tahu bagaimana cara yang terbaik untuk menguasai algebra nanti. Okey.
Okey, baik. Kalau macam tu kan Sari, kita pun selepas ini kita nak bersama dengan seseorang pakar animasi di Malaysia. Wow. Tanpa beliau mungkin animasi di Malaysia ni macam alamak ada yang tak cukup ni kan, yang menghiburkan hari kanak-kanak semua. Nak tahu siapakah beliau? Saksikan Bikisan ini. Saksikan. 攻撃準備だ。メカボットメカナイズお前今何しやがった。奴はまだ見つからないのか。公共ブラスターにできるんだ。すごいのだね。うわー、できたんだ。エイリアンの魔の手が地球に迫る。未来はメカアマトに託された。 Filem dan siri animasi Mekamato berjaya melebarkan sayapnya sehingga ke negara matahari terbit. Bukan mudah. Apatah lagi di negara yang terkenal dengan kehebatan animasinya. Mekamato, kisah adiwira yang melindungi bumi daripada serangan robot jahat. Apa yang menarik, ini adalah kesinambungan daripada siri animasi Bobo Boy. Bobo Boy rindu ayah. Ayah pun akan rindu Bobo Boy. Bobo Boy, watak hero kanak-kanak yang mempunyai pelbagai kuasa bagi melawan makhluk asing. Kedua-dua siri ini menjadi fenomena dalam kalangan masyarakat, khususnya kanak-kanak di Malaysia. Di sebalik kejayaan Bobo Boy dan Mekamato, ada seorang individu yang memainkan peranan penting dalam mencipta jenama ini. Muhammad Nizam Abdul Razak, seorang juru animasi, pengarah serta pelakon suara bagi siri di bawah terbitan Animonsta Studios. Anak kelahiran Johor itu mempunyai ijazah dalam jurusan animasi filem di sebuah universiti tempatan. Dia bermula sebagai pekerja di sebuah syarikat animasi tempatan. Kini, Nizam berjaya membuka syarikat sendiri bersama beberapa rakannya yang setia. Mengubah imajinasi menjadi realiti, itulah yang dapat diibaratkan melalui idea kreatif mereka yang diterjemahkan dengan jayanya. Buktinya, pelbagai anugerah diterima sepanjang berkhidmat sebagai pengarah di syarikat Animonsta Studios. Mewujudkan jenama yang berciri universal dan ditambah dengan sentuhan kreativiti tempatan, Nizam berjaya mencipta watak yang berpengaruh dari mula terbitannya sehingga kini. Inilah ikon anak muda tempatan yang boleh dijadikan aspirasi. NLKO bersama pengarah syarikat Animonsta Studios, Nizam Razak. Garam tak pernah nakal tetapi selalu kena cubit. Cili tak pernah cari pasal tetapi selalu kena tumbuk. Gula duduk diam-diam tetapi selalu kena kacau. Begitulah kehidupan di dunia ini, hari-hari penuh dengan ujian. Itulah dia Encik Muhammad Nizam Abdul Razak, iaitu pengasas dan CEO Monsta Studio dan suara di sebalik Papa Zul lah. Macam saya macam dah boleh lah. Terima kasih Sari, terima kasih Mira. Okey, sebelum kita nak kenal Cik Nizam dengan lebih mendalam, sebenarnya nak tanya, Cik Nizam ni memang daripada kecil nak mencuburi bidang animasi ke ataupun ada cita-cita lain sebenarnya? Cita-cita lain masa kecil saya ada dua. Okay. Satu nak jadi askar. Tapi saya nak lastik burung je tak kena. Jadi tak sesuai lah jadi askar kan. Kalau tembak tak kena kan. Nombor dua lah saya jadi pelukis komik. Okay. Jadi kalau dulu sekolah kita dulu kan ada meja tu. Meja tu macam berlukis atas dia tau. Meja saya penuh dengan lukisan-lukisan macam ujang ke apa ke. Saya suka melukis. Cuma lukisan saya sebenarnya tak cantik. Cuma minat saya dalam bidang animasi ni berhasil daripada grafik design, breaker grafik dan beralih kepada bahagian animasi selepas tu. Begitulah tercetusnya minat beliau untuk menceburkan diri dalam bidang animasi ni. Mungkin kalau cakap tadi tentang askar, saya terbayang kan suara Papa Zola, tapi waktu jadi askar macam bangun. Mesti menjadi. Saya askar semua gelak dah. Bangun. Bangun. Kan. Okey, dan tadi Cik Nizam pun ada kata minat untuk menjadi pelukis komik kan. Komik dan juga animasi tu tak jauh beza sangat kan. Betul. Tapi macam mana boleh terjebak dalam animasi tu? Maksudnya ada belajar ke macam mana? Saya memang minat baca komik. Antara komik yang saya minat memang Doraemon lah. Itu first komik saya masih sampai sekarang saya ada collection tu lagi. Saya tengok sebab daripada komik tu saya dapat belajar tentang Jepun. Saya tak pernah pergi Jepun. Yalah budak-budak kan kat kampung, saya budak kampung. Jadi tapi saya dapat belajar tentang Jepun. Saya belajar pasal dorayaki, dia nak makan dia. Lepas tu saya tengok pasal suasana di Jepun. Saya tengok macam kalau saya boleh faham tentang Jepun, culture dia, kenapa kalau tak satu hari saya buat culture kita sendiri. Itu yang kita buat dalam Mekamato, kita ada Curry Pup. So ada juga reference lah. Saya memang minat Doraemon, Dragon Ball. Dan itulah tercetusnya Mekamato di Jepun. Betul. Yang sampai saya dengar Mira,
siapa ada yang teringin nak makan curry pop dekat Jepun tu. Mana nak carinya? Pening mak bapak ni. Curry pop menjadi fenomena di Jepun Betul lah, viral. Dalam Budak-budak memang suka makanan. curry pop tu lah. Sebab curry pop saya tengok kita bila buat satu animasi tu, bila kita buat penceritaan yang baik, watak yang baik, tapi kita jangan lupa tentang kita punya culture kita, budaya kita, adat kita. Inilah masa untuk kita ketengahkan budaya dan adat kita. Betul. Kan. Jadi kita selitkan dalam Mekamato tu sendiri, setting ni di Melaka. Ya, betul. Saya dilahirkan Johor, membesar di Melaka. Okey. Lepas tu saya tengok, ada tak makanan-makanan yang kita boleh bawa yang mereka boleh suka untuk merasainya, kan? Jadi saya fikir curry puff lah. Sebab curry puff ni boleh buat frozen, kan? Sepatutnya saya kena, lepas ni saya nak promote memang nasi lemak. Season next nasi lemak. Dengan kopi O. Yes, betul. Terbaik, kan? Okey. Bila cakap tentang Melaka tu, sebab saya sendiri menonton tau Mekamato di panggung wayang. Bila saya buat sikit. Mekamato. Okey, bila saya tengok, saya nampaklah ada warisan-warisan contoh daripada bangunannya, kan, seni ukir bangunannya, ukirannya, dan juga ada beca yang diketengahkan, kan, dan cukup menarik lah. Tapi kan bagaimana pula penerimaan tentang Mekamato ataupun animasi lain di luar Malaysia, mungkin selain daripada Jepun ke bagaimana? Okey, so kita dengan segi Mekamato tu sendiri, kita dah ekspor kepada 70 buah negara. Yang sekarang ni memang yang tengah viral adalah di Jepun lah, sebab kita baru release Mekamato movie di pasaran Jepun, kan. Sebelum tu kita actually dah pasarkan TV series dia dulu di Jepun, di Korea, di Singapura, di Portugal, so banyak negara lagi. Cumanya masih lagi dalam perjalanan untuk kita besarkan lagi, sebab sesiapa dalam bidang animasi tahu dia perlu ada 52 episod baru kita boleh eksport secara besar-besaran. Dia tidak boleh 13 episod saja, sebab satu tahun ada 52 minggu, kan. Jadi TV ni selalu nak 52 episod, setiap minggu dia akan mainkan. Tapi kan dalam memilih karakter ni lah, adakah di sebalik setiap karakter tu ada kisah yang tersendiri yang boleh mencetuskan untuk menjadi animasi tu? Watak-watak selalunya macam pengalaman saya sendirilah, kan. Macam saya sebagai contohlah Papa Zola, kan. So Papa Zola saya selepas ada anak baru saya boleh menjiwai watak tu. Papa Zola tu kan lawak bapa-bapa, kan. Seorang bapa lah. Macam sebelum saya jadi bapa saya tak boleh memahami. Kemudian Mekamato saya tengok anak saya sendiri. Anak saya masa tu saya nak pindah rumah. Jadi dia masa tu dia mainan kotak tau. Lepas tu dia bayangkan dia dalam tank lah, dia dalam kereta kebal, dia dalam kereta api. Jadi saya fikir kalau ada satu robot yang boleh jadikan imaginasi dia reality. Itu lahirnya Mekabot tu lah. Dia boleh kuasa dia mechanized. Malam meja ni dia boleh mechanized jadi roket. Kursi ni boleh mechanized jadi kereta. Itulah idea budak-budak saya rasa dulu. Mira dengan Sari pun sama juga, kita bayangkan. Betul tak? Pen pun boleh jadi lipstick. Betul. Itu yang menyonteng, kan. Itu bukan idea budak-budak je, ada kanak-kanak je. Kami dah dewasa ni pun kadang-kadang terbayang juga benda-benda macam tu, kan. Tapi bila dengar kisah ni, kan, orang kata kejayaan ini pastinya ada kesukaran di sebalik. Kesukaran di sebalik itu mungkin yang orang tak tahu, kan, macam mana orang kata sepak terajang lah dalam industri animasi ni. Pasti ada, boleh dikongsikan sikit macam mana melalui detik itu dan how bangun semula. So memang kalau kita buat sesuatu baru ni memang sangat sukar lah. Saya start pada tahun 2000 selepas belajar di MMU. MMU memang mengambil khusus bahagian animasi ni dan kemudian masuk ke dalam industri. Masa tu tidak ramai percaya. Banyak yang kata kita kena buat kerja untuk orang. Maknanya kita buat untuk servis orang lain lah. Maknanya dia ada filem dia, kita buat untuk dia, kan. Bawah orang lah. So saya tak kisah kerja di bawah orang, saya tak ada. Tapi buat produk, biar produk kita sendiri. Tapi nak buat produk kita ni sangat susah. Sebab tu saya nak berterima kasih kepada TV9 antara yang pertama yang mempercayai industri animasi kita ataupun kita panggil Animai ni. Jadi situ cabaran yang utama. Nombor dua, saya tengok yalah kadang kita cuba gagal. Tapi saya cakap pada pasukan saya, kegagalan tu maksudnya selalunya ialah kita ada percubaan. Kalau kita hanya bergagal kalau kita tetap mencuba, kan. Kadang-kadang kejayaan tu kalau kita asyik berjaya maknanya kita di dalam zon selesa sebenarnya. So saya cakap tetapkan mencuba dan alhamdulillah tim saya memang sangat-sangat bagus. Dia mencuba masuk Korea, cuba masuk Jepun, cuba masuk India, berjaya. Daripada bawah-bawah dulu ke Mekamato, dan saya nampak Mekamato boleh pergi lebih luas lagi. Sekarang ni bawah-bawah pun ada yang baru. Bawah-bawah lepas ni kita ada bawah-bawah Sorry hari tu di TV9 pun sangat-sangat bagus rating dia. Di YouTube pun ada 100 juta views. Lepas ni kita akan bawah-bawah Windara pula. Wah, apa tu? Mungkin sikit. Dia punya
So Bawa Boy ni kan dah lama, 12 tahun dalam siaran. Jadi kita dah buat macam kita panggil arc base lah. Satu arc tu 6 episod. Jadi pertama tak pasal Bawa Boy Fusion Story. Lepas ni Bawa Boy dia pergi ke planet Windara. Jadi kita akan cerita pasal dia di planet Windara. So kita buat 6 bulan sekali, 6 episod setiap kali. Wow, sangat di luar kotaknya, ideanya, ada planet lain dan sebagainya. Tapi untuk orang yang minat untuk menceburi bidang animasi ni, apakah direction yang betul? Mungkin kepada pelajar-pelajar yang sedang menonton maupun yang sudah bekerja. Saya rasa kena percaya kepada idea kita sendiri. So memang kena percaya, dan selalunya lah bila kita ada satu cita-cita, kita cuba buat memang akan gagal awal-awal. Itu normal. Jaranglah kita terus buat terus menjadi kan, tapi teruskan berkarya, teruskan mencuba idea-idea bisnes yang anda ada. Dan sekarang kita banyak kan, kita bahkan dunia digital. Kita boleh letak idea kita kat YouTube, dekat Twitter, dekat Facebook. Kita boleh letak dekat, kalau ada perniagaan boleh letak di Shopee, di Lazada ke. Sebab benda ni banyak lagi benda yang kita boleh lakukan untuk test idea kita tu. Bila dah berjaya, barulah kita cuba buat kerjasama dengan lebih besar. So saya rasa dalam era digital sekarang ini banyak yang boleh kita cuba dan ceburi. Jadi masalah lah kan Sari, kan di mana ada kemahuan di situ ada jalan. Ada jalannya. Tak ada excuse lah orang kata. Okay. Dan itu tadi kita tengok macam mana perancangan yang berikut-berikutnya kan. Tetapi untuk tahun 2024 ini kan, mula nak start tu kita tahu perih-jerihnya nak start bagaimana kepercayaan orang. Sekarang ni dah dapat dah kepercayaan masyarakat ni di peringkat antarabangsa lagi. Jadi macam mana untuk 2024 ni untuk lebih lagi? 2024 ni merupakan satu tahun yang sangat unik bagi kami sebab tahun ke-15. Animosa kita wujudkan pada tahun 2009. Sekarang dah masuk ke-15 tahun. Jadi kita panggil waktu yang untuk kita betul-betul scale and grow. Memang kita boleh fokus kepada masuk ke negara lain. Jadi kita punya plan sekarang ni memang Mekamato versi Jepun, tayangan bermula pada hari ini. Ada kalau siapa nak tengok di wayang, ada show dia, saya rasa 59 Cinema, menayangkan dengan pelakon-pelakon suara yang famous di Jepun. Kita ada Ayumu Murase, Matsuoka, kita ada Kenji, pelakon Nanami yang sama dia famous dengan viral pasal Kuantan tu kan, pun ada juga. Dan kemudiannya kita akan buat Bawa Boy Windara nanti, Bawa Boy Windara, dan kemudian kita insya-Allah ada Papa Movie hujung tahun ini, insya-Allah. Papa movie ada pipi sekali, betul tak? Ada, Bos ada. Nak jadi VO pipi baru nak cakap tadi. Boleh baru nak try nasib. Kok lah kalau pipi memerlukan kakak ke. Betul. Boleh juga kan. Okey, dan Sari, kita pun dah tahu dah bagaimana kejayaan itu bermula, bagaimana permulaan kan sampai ke tahap ini. Boleh kongsikan sedikit tips kepada semua yang mungkin ada minat yang sama, tak tahu bagaimana nak mula ataupun sedang mula tapi berdepan kegagalan, akhirnya ada yang nak give up dan sebagainya. Kongsikan sedikit tips ataupun nasihat kepada mereka. Bagi siapa yang mencuba, tak kisahlah dalam bidang apa sekalipun, bagi saya teruskan mencuba. Bagi saya gagal itu biasa. Cuma kegagalan itu nanti bila you berjaya, kita berjaya akan merasa manisnya lah. So teruskan mencuba. Tetapi cuba tu kadang kita guna taktik yang lain, kita kena berbincang dengan orang mungkin lebih berpengalaman dan cuba mendapatkan ilham dan letak apa idea kita di dalam internet, di dalam digital. InsyaAllah saya doakan untuk anda semua berjaya. InsyaAllah, dan semoga apa-apa yang dijayakan oleh Monster Studio ni bakal menjadi, orang kata, terus fenomena lah. Betul, fenomena ni takkan berhenti. Amin. Dan memberi manfaat juga khususnya kan kepada semua. Saya pasti mesti ada message di sebalik setiap animasi itu kan, bukan hanya sekadar tonton kosong macam tu je kan. Betul. Macam Papa Pipi, kita punya tu ialah family. Kalau Mekamato, kreativiti dan inovasi. Kalau Bawa Boy, jati diri. Itu kita punya keyword untuk setiap animasi kita. Dan hari ini juga macam mana Encik Nizam katakan tadi, hari pertama untuk Mekamato movie versi Jepun. Okey, di 59 Pawagam. Wow. 59 Pawagam. Okey. Dan saya tengok pun dah ramai orang dah beli tiket. Kita dah boleh juga cuti kan hari ini. Boleh lah Takut terlepas Alang-alang tengah cuti umur ni kan. Betul. Okey. Kami nak ucapkan terima kasih buat Encik Muhammad Nizam atas perkongsian yang sangat menarik. Bukan kita tak kenal Encik Nizam secara dekat kan. Hari ini kita bawakan di Nasi Lemak Kopi O. Terima kasih Sari, terima kasih Mira. Baik, kita nak berhenti berehat seketika Sari. Okey, awak dengar tak sesuatu tu? Macam loceng dah boleh berehat. Macam loceng dah boleh berehat. Bolehlah. Kalau macam tu, kita pergi makan dulu, kita berehat seketika. Kita kembali semula selepas ini. Jangan ke mana-mana. Nasi lemak kopi O.
minum kopi dengan cerita di pagi hari. Nasi lemak kopi Okey, kembali bersama dengan kami di Nasi Lemak Kopi. Okey, sebelum itu Mira, saya nak tanya. Mira ada dengar tak ataupun sudah daftar ke belum padu? Padu? Mungkin ada penonton kat rumah yang padu familiar. Tapi apa padu tu sebenarnya? Okey. Padu merupakan sebuah platform yang ditawarkan oleh kerajaan bagi menghalusi kelayakan dan pembahagian bantuan serta subsidi. Okey, itu apa yang dimasukkan dengan padu lah. Dan bagaimana pula dengan fungsinya, Sari? Okey, fungsi padu diwujudkan untuk menghapuskan pengkelasan kategori B40, M40 dan T20 yang selama ini digunakan dalam penilaian kelayakan. Baiklah, dan cara untuk daftar padu pula. Bagaimana cara daftar padu ni? Okey, untuk mendaftar di padu, anda boleh mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama sekali, pergi ke laman web rasmi padu seperti yang tertera di kaca TV anda sekarang, laman sesawangnya, dan seterusnya. Isi maklumat asas yang diperlukan seperti nama penuh, nombor kad pengenalan dan telefon. Baiklah, dan kod OTP akan dihantarkan menggunakan nombor telefon yang disertakan. Masukkan kod OTP ke ruangan yang disediakan. Senang saja, dan selepas itu selesai dah benda tu, tetapkan kata laluan bagi akaun menggunakan spesifikasi yang telah ditetapkan. Baiklah, dan untuk proses yang seterusnya adalah pengesahan identiti. Jadi pengguna perlu mengambil gambar kad pengenalan bahagian depan dan belakang. Yang ini paling penting. Jangan lupa untuk bersuah foto. Betul. Bagi proses mengambil gambar MyCard, patuhi panduan yang ditetapkan bagi mengelakkan sebarang masalah pendaftaran. Dan yang terakhir sekali, setelah proses pengesahan selesai, log masuk ke laman sesawang yang berkaitan dan lengkapkan proses kemaskini maklumat peribadi. Itulah dia apa yang dimasukkan dengan padu dan juga caranya. Sangat mudah ya. Tapi Kamira, saya rasa macam kosong lah. Kosong? Apa yang kosong, hati ke? Tak tahu lah, rasa macam kosong. Kosong ya? Tak ada aksesori ke macam mana tu? Itulah, rasa macam itulah, macam tak lengkap. Kerana itulah, kerana saya rasa macam kosong ke tak lengkap ke apa. Hari ini kami bawakan kepada anda di studio. Tapi sebelum tu, Antu Band main satu lagu. Satu lagu Antu Band. Tiada lain tujuanku, gelang emas yang ku cari, kisahnya di hujung dunia, mengapa tak ku temui? Oh, terdengar suara halus, bagai dengar dan menghilang. Katanya pulanglah, oh anakku, ia tiada di sini. Kembara, puas sudah ku mengembara. Kemana perginya, oh cahaya, mencari hati emas bukannya mudah di masa kini. Adakah kau peduli? Kembara. Thank you Atu Band. Itu dah lagunya Hati Emas. Okey. Sari, kalau bercakap tentang emas ni kan Sari. Tadi kan kita dah kata kalau ada penonton di rumah yang nak kongsikan tentang emas, perumpamaan emas, peribahasa, sekolah bahasa. Betul. Okey. Sekarang ni saya rasa ada yang dah komen dah di Facebook kami, di Facebook Nasi Lemak Kopi OTV 9. Boleh kita bacakan. Okey, silakan Mira. Mereka punya perkongsian tentang emas pada hari ini. Okey, jom kita tengok. Okey. Ini dia. Daripada Izani Suzana, katanya anak emas. Itu Sari yang berikutnya Noradi tu. Wah, pantun dia bagi Sari. Okey. Apa tu? Pisang emas di bawah belayar. Wah, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar. Hutang budi dibawa mati. Okey, yang berikutnya Sari. Okey, yang berikutnya pantun juga.
Kalau tadi dia menjual, kalau yang ini Nahira membeli. Nahira kata, budak-budak baik suka makan kerang. Jangan tunggu emas naik, wajib beli sekarang. Ya. Sebab itu kita bawakan di sini. Ya, dan kerana itulah kami bawakan kepada anda semua yang berada di rumah pada hari ini Adrana Gold bersama dengan kami, iaitu Cik Nur Aisyah Muhammad Kamal selaku Ketua Eksekutif Jualan Adrana Gold dan juga Encik Muhammad Daniel Mazri selaku Pengurus Adrana Gold. Selamat datang. Selamat datang. Adrana Gold, idaman setiap wanita. Ingat emas, ingat CPD Spida Value. Gorgeous gitu. Muah. Gitu. Gorgeous. Perempuan dengan emas takkan mengalah. Okey. Sorry. Dan kita tahu Adrana Gold terletaknya di Kota Baru, Kelantan. Betul. Dah lama lah bertapak di sana kan. Dan bagaimana idea untuk buka kedai emas tu sebenarnya di sana? Syed Daniel? Okey. Adrana Gold sebenarnya merupakan salah satu kedai emas yang idea daripada Puan Fatin Adana, itu pengasas ataupun founder kami sendirilah yang ilham ataupun idea yang ingin membantu ataupun melihat lebih ramai wanita di luar sana, khususnya golongan wanita untuk memiliki emas lah. Dan kami sudah pun bertapak di negeri Kelantan dan mempunyai 2 cawangan, iaitu di Pangkalan Cepa dan juga di Pasir Tumbuh. Dan insya-Allah Sari dan juga Mira, this year kita akan buka cawangan ketiga di Terengganu. Baik. Okey, kalau kita tengok kan, saya dengar walaupun dekat Kelantan tapi orang ramai mari daripada luar. Kita pun jadi sejak Kelantan. Kita lah. Jadi apa sebenarnya daya tarikan Adrana Gold ni sendiri? Tarikan utama lah kita katakan. Okey, Sari, sebenarnya emas ukiran nama ni telah sinonim dalam masyarakat Kelantan khususnya. Tapi apa yang kami cuba tonjolkan ataupun ketengahkan lagi ialah tentang kehalusan ataupun kekemasan daripada kami Adrana Gold, yang mana sehingga menarik minat pelanggan kami ataupun masyarakat di luar sana lah. Dan itu merupakan kepakaran khusus kami dalam emas. Okey, tadi katanya akan buka cawangan di Terengganu, selain daripada di Kelantan kan. Kalau di luar kawasan Pantai Timur lah, contoh di Kuala Lumpur ke kan, di tempat negeri-negeri lain, macam mana cara untuk pembelian emas untuk Adrana Gold? Okay, thank you for the question Mira and Sari. Dia sebenarnya kalau kita tengoklah peniaga kecil sekarang ni, dia tak semestinya kita kena buka booth jualan, tak semestinya kena buka kedai, betul tak? Kita sekarang ni basically mostly on online platform, betul tak? Kita sekarang even kita sendiri pun nak buat pembelian tu, orang kata macam petik jari je, ujung jari kita tetek screenshot senil 2-3 hari sampai rumah, betul tak? Senil mudah basah lah orang kata. So macam kita nak guna pakai kita punya konsep tu. Kalau kita tengok kan, dunia sekarang semakin hari semakin canggih, betul tak? So kita nak follow up dunia sekarang yang menggunakan online platform untuk ketengahkan kita punya konsep ukiran nama. Dan juga yang pastinya kalau kita perasan lah, Adrana Gold ni sebenarnya dia mostly kalau customer luar dia akan cari kita punya ukiran, sebab ukiran kita memang kalau kita bandingkan lah, kita tanya feedback customer luar apa semua, memang dia kata kita punya ukiran apa semua memang orang kata ukiran yang halus dan kemas. Tu feedback lah, live feedback daripada customer. Ada juga kita record video customer yang dibagi feedback on live. Lepas tu kita punya biasanya kalau customer luar daripada Kelantan, dia akan fokus on set combo. Set combo ni macam mana? Kalau you pernah dengar tak kedai emas lain ada buat set combo? Ni kita rasa macam nak buat satu kelainan untuk customer dekat luar sana. Misal kata contoh dia nak buat set kahwin. Dia macam set kahwin dia rasa nak yang jimat-jimat, betul tak? Kita akan ketengahkan mengikut kemampuan bajet customer. Kalau bajet customer tu besar, dia dapat barang besar. Kalau customer bajet tu kecil, dia dapat barang kecil. Macam tu. Macam contohlah set combo tu, kalau special ni dekat kedai emas Adrana Gold, set combo kita akan adakan untuk sebarang pembelian 3 item ke atas, you akan dapat emas, Mira dan juga Sari. Ya betul, beli emas percuma emas sekarang. Ya betul. Sari dah tak dengar dah sebab geram menengok dia punya emas kan. Sari tu kalau Cik Adana nak angkat atas, kami pun mata pandang atas. Pandang lama nak tanya punya rantai tu. Tapi kan Sari ada baca macam Adrana Gold juga mempromosikan ejen
untuk membantu suri rumah. Macam mana tu? Betul. Sebenarnya salah satunya kedai emas Arana Nego berkembang luar daripada Kelantan juga. Dia sebenarnya kalau kita dalam berbisnes, kita kena berfikiran luar kotak, betul tak? Bukan kata tapak kita, base kita dekat Kelantan sahaja. Jangan kata kita fokus on Kelantan tu sahaja. Kita kena fokus luar daripada Kelantan. Macam mana? Dengan cara tadi online platform, and then satu lagi kita ada open untuk agent dan juga dropship lah. Which is kalau macam mana kita melebarkan sayap kita dekat seluruh Malaysia ni adalah dengan cara agent dan dropship kita berada di seluruh Malaysia. Contoh, customer daripada Sabah, dia nak buat pembelian emas, dia macam kalau kita nak ukur cincin jari kita tak tahu betul saiz berapa. And then kita ada agent-agent untuk seluruh negeri di seluruh Malaysia ni. So macam diorang boleh dapat face to face online coaching lah. Kalau jauh online coaching, kalau dekat boleh face to face coaching. Maksudnya kita boleh ukur dia punya pergelangan tangan berapa cm untuk buat ukir nama apa semua. Itulah kita punya specialistnya kat situ. Macam mana kita boleh berkembangnya Arana Gold ni. Bukan setakat menjual tapi membantu bagi sesiapa yang nak cari duit. Betul. Menjana pendapatan bersama-sama dengan Arana Gold kan. Betul. Dan juga untuk sasaran 2024 ini, bagaimana bagi pihak Arana Gold? Okey, sasarannya dia berkait rapat sebenarnya dengan yang penceritaan saya sebelum ni, which is berkaitan dengan agent sebenarnya. First, kita punya sasaran untuk kedai emas Arana Gold ni adalah kita nak bantu lebih ramai lagi usahawan muda di luar sana untuk jana side income. Macam mana sebenarnya? Jana side income ni kalau kita fikirkan macam mesti kena bekerja keras, perlu keluarkan keringat perlu kita, betul tak? Tapi ni senang je. You all just guna kita punya produk, kita punya copywriting semua disediakan. You all just ambil je kita punya copywriting bahan-bahan produk tu, and then you all just cari customer sahaja. Dan kali ni specialnya untuk penonton kat luar sana, penonton nasi lemak kopi Apa yang kita nak bagi? Apa itu? Apa yang kita nak bagi ni? Untuk 50 orang yang terawal sahaja, korang boleh dapatkan rebut peluang untuk join team agent kami. Dan boleh direct coaching bersama dengan Madam Boss kedai emas Arana Gold. 50 orang yang terawal sahaja. Okey. Bagaimana cara untuk menjadi 50 orang terawal itu? Boleh tekan je QR code kat bawah ataupun hotline number. Boleh dapatkan hotline number kita kat bawah tu. And then boleh contact kita punya admin by today. Okey, sebab hari ni kita akan close kita punya kemasukan agent. Baiklah. Terima kasih kepada Cik Nur Aisyah dan juga Cik Muhammad Daniel atas perkongsian. Dan ada juga ada lagi satu kita nak open. Sebab special kita nak bagi semua mostly special untuk penonton. Sedikit saja. Short, sweet and simple. Untuk penonton nasi lemak kopi hari ni 50 orang yang terawal kita ada promo deposit serendah RM50 dan RM150 sahaja. Cepat. Dan untuk tempahan deposit bangle, you all dapat percuma emas. Bangle sahaja. Siapa nak bagi? Orang kaya dengan ukiran Arana Gold ni. Kita nak cepat ni. Betul, cepat. Nak cepat kita kena berehat dulu. Kembali seketika di nasi lemak kopi. Nasi lemak kopi Makan nasi minum kopi dengan cerita di pagi hari. Nasi lemak kopi Okay, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Okay, so hari ni kita akan continue kelas kita, kelas algebra. So, dah ready? Dah ready. Okay, soalan pertama. Kalau jumpa soalan macam ni, kita akan guna kaedah K, K, T, S. Mantap. K yang pertama? Kembang. K yang kedua adalah? Kunang-kunang. Bukan kunang-kunang. Ya Allah, anak siapa ni? Astaghfirullahalazim. Okey, yang pertama kat sini. 5K tolak 15 sama dengan 3 ni kena kembang. 3 kali K jadi apa? 3K. Yang tu jadi 21. K yang kedua kena kumpul K dengan K. Mantap. 5K sini tolak 3K sama dengan 15 pindah sini. 15 tolak 21. Yang ni dapat berapa? 2 kunang-kunang. Mantap. 15 tolak 21. Negatif 6. Last kali T kena turun. Negatif 6 bahagi 2. Dan last kali S selesai. Mantap. Dapat negatif 3.
Faham tak faham? Cikgu. Alamak, dah pula kita. Ni kenapa lambat ni? Mira ni makan sangat nasi lemak banyak. Cikgu, alamak. Minat tak minat sebenarnya algebra ni? Minatlah cikgu. Dan kerana minat dengan algebra lah pada hari ini, kami bawakan kepada anda dalam Nasi Lemak Kopi O, iaitu Encik Syahrin Zikri Syahrizman dan juga Encik Najmi Naharuddin selaku pengasas bersama Ester Edu. Selamat datang. Thank you. Adik-adik, sihat tak? Dah makan ke belum ni? Dah. Dia makan awal dulu tadi. Makan nasi lemak juga. Makan nasi lemak juga ya? Okey. Dia cakap tentang matematik lah, tentang algebra ni kan. Baik. Awak peminat matematik kan? Awak perform matematik? Minat perform. Sehari perform. Saya nampak numbers, nampak nombor, saya agak takut. Nampak huruf. Sebab alamak, macam mana ni? Nampak huruf suka. Nampak huruf dalam nombor. Nampak. Itu yang terjadi blank. Betul. Itu yang kita nak tanya cikgu ni. Selalunya murid-murid yang berdepan dengan masalah ataupun kelemahan dalam matematik ataupun algebra khususnya, macam mana STDU membantu mereka ni? So matematik ni bila kita dekat sekolah rendah kan, kita belajar tambah, tolak, darab, bahagi, pecahan. Lepas tu bila masuk sekolah menengah tu dia jadi susah. Kenapa? Sebab kita jumpa negatif, kita jumpa positif, tapi musuh paling utama pelajar-pelajar ni adalah ni. Apa ni? K ni. Okey. X, Huruf Y. jadi dia. Huruf dia. Dia cakap, "Ya Allah, kenapa kena ada huruf dalam matematik?" Awak yang cakap dulu kan? Betul. Jadinya bila tingkatan 1, tingkatan 2 dia tak kuasai algebra. Ni nama dia algebra lah. Bila dia tak kuasai algebra, form 1, form 2, masuk form 3 jadi susah. Masuk form 4 dah 3 tahun ketinggalan. Masuk form 5 lagi susah. Saya jumpa itu form 5 nak SPM ni, lagi 2-3 bulan nak SPM. Soalan 1, buku nombor 1 ni, soalan pertama tak boleh nak jawab. Okey, boleh cikgu tunjuk? Soalan dia terlalu senang. Inilah dia soalan dia. Okey. Jadi itu dah form 5 nak SPM 2 bulan, 3 bulan lagi. So masalah utama dia adalah dekat algebra. Seriously dekat algebra. Repair algebra, matematik you score. Matematik you score, subjek-subjek lain semua jadi senang. Okey, Cikgu Syahrin, macam mana langkah dia? Langkah dia? Langkah-langkahnya. Okey, kalau cerita pasal langkah, tapi sebelum tu saya nak cerita nombor lah, boleh? Boleh. Kita cikgu matematik kan? Betul. Okey, untuk pengetahuan semua lah, 90,000 pelajar SPM 2022 gagal matematik. Dan juga tahun 2023 ni calon dia pun hampir gagal, 90,000. Bermaksud dah dekat lebih 20% student matematik SPM ni gagal. So ini yang orang kata, orang tak tahu cara dan teknik. Pendekatan yang sepatutnya diambil. So kita ni sebagai tenaga pengajar kan, matematik ni number one. You nak belajar, you nak pandai matematik, you kena learn algebra. Dia tak ada jalan lain. Memang itu je jalan dia. Nak pandai matematik, learn algebra. Algebra mana? Ni. Okey. Dia kena kuasai benda ni. Ini ada kunang-kunang ni. Ya, tapi bukan kunang-kunang. Bukan kunang-kunang. Okey. Ini teknik dia lah. Tekniknya KKTS Waktu saya sekolah dulu tak ada teknik ni. Ya, betul. Ini yang dibawakan khas oleh STDU lah untuk membantu murid-murid. Tetapi kan juga cikgu, saya panggil cikgu boleh ya? Cikgu, kalau macam ibu bapa sendiri, ini peranan daripada pihak STDU lah untuk membantu pelajar. Tapi dari pihak ibu bapa sendiri macam mana sokongan yang diberikan ke? Macam mana dia orang boleh bantu ibu bapa ni dia ada dua peranan Ada dua peranan. Satu yang anak dia nak belajar. Betul. Satu lagi yang anak dia tak nak belajar. Terpaksa. Jadi yang nak belajar ni, saya sendiri experience, anak dia dah nak masuk kelas ni, nak masuk program ni, nak beli buku-buku ni, tapi tak dapat support. Jadi kat situ ibu bapa kena really take care kan, kehendak, keperluan sampai bila anak tu nak struggle. Takkan anak SPM 2 bulan lagi baru nak beli buku. Should not be that. Waktu form 2, form 3 bila dia dah timbul minat, kita kena belailah, kita kena make sure dia dapat sokongan daripada ibu bapa. Nombor 2 adalah bila pelajar ni tak nak, anak-anak ni tak nak. So ibu bapa kena tahu dekat mana kelemahan sebenarnya. Contohnya dia lemah kat fizik. Fizik ni tak ada kaitan dengan matematik, betul tak? Tapi sebenarnya dia bukan lemah dekat fizik. Betul. Fizik tu satu
kalau satu soalan fizik tu kan, atas je fizik, bawah dia matematik. Kita kena pergi dekat root, kena pergi dekat cause dia. Apa masalah utama? Betul. Yang kita selidik, kita tengok, last sekali adalah algebra. Algebra, okey. Tak lain tak bukan algebra dulu. Algebra. Jadi sebenarnya sehari ni lemah matematik lah sebab Betul lah tu. Alamak awak ni. Awak jumpa cikgu dah. Dah selesai dah. Fizik, apa lagi? Math, akaun ekonomi. Semua. Betul. Okey, tapi itu untuk ibu bapa kan, untuk pesanan untuk pelajar-pelajar sendiri yang bakal menduduki SPM tak lama lagi. Betul, dan kalau Mira bertambah juga, sebab kalau sebelum ini persiapannya mungkin berbeza sebelum pandemik. Ya, betul. Ini selepas pandemik, macam mana pula? Okey, kalau kita tengok, ini angka lagi. Angka. Saya suka betul angka. Statistik ni. Statistik. Okey. 100,000 pelajar SPM 2022 dapat straight A. Tak pernah wujud sebelum pandemik. Tetapi 90,000 pelajar juga gagal matematik. Untuk SPM 2022 pun sama selepas pandemik. So at the end of the day, dia bukan macam mana kita nak belajar ke tak nak belajar. Kita kena try adapt lah dengan situasi waktu tu. Dan juga pelajar-pelajar ni root cause dia kena tahu. Nak pandai matematik, saya ambil matematik sebab matematik ni subjek fundamental tau. Kalau dia faham matematik, insyaAllah matematik tambahan, fizik, kimia, dia akan lebih perform. Betul. Dia akan lebih maju ke depan lah. So nak tak nak pandai matematik, learn algebra. Learn algebra. Algebra method, insyaAllah. Ya, master your algebra katanya. Ya, betul. Sebab tu dia master your algebra. Okey, kata-kata semangat sedikit untuk adik-adik yang bakal menduduki SPM. Ini Cikgu Nazmi. Silakan Cikgu Nazmi. Kata-kata semangat, tak ada lain, tak ada bukan. Kita nak pelajar-pelajar ni semua berjaya dalam matematik, okey? Jadi dengar dengar. Ni nak SPM ni, nak SPM ni. Murid cemerlang cikgu. Masya-Allah. Betul. Saya doakan mereka yang terbaik. Sebab apa? Belajar ni, dia belajar kat sekolah ni dia umpama langkah bendul, bukan langkah bendul untuk make sure awak berjaya di masa hadapan. Okey. So good luck semua, buat yang terbaik. InsyaAllah. Kalau tak tahu nak jawab matematik, dapatkan buku Master Algebra 600 soalan matematik, siapkan dalam masa 7 hari. Kita ada jawapan dalam bentuk video. Okey. Semua jawapan bentuk video. Penat Cikgu Syah buat. Setahun buat jawapan. Setahun saja. Bukan saja, lama tau. Lama, ya Allah. Semua dalam bentuk video. Tapi pelajar yang buat boleh siap 7 hari je. Yes. Okey, mantap. Adik-adik faham tak pesanan daripada cikgu? Faham. Okey, kalau dah saya tertarik 600 soalan dalam sebuah buku kena jawab dalam masa 7 hari. Maksudnya cabaran dia. Dalam masa seminggu tu boleh expert algebra. Boleh. InsyaAllah. Saya janji dengan pelajar, you siap buku, you pandai. Itu saya janji saya. Saya kata kalau you buat siap buku tak pandai, saya potong jari, tapi jari saya penuh lagi. Okey. Boleh cikgu. Kita minta cikgu yang buku belakang Najmi pegang tu. Okey. So basically dah ada 5 lah. Satu buku 600 soalan. Satu buku. So kalau 5 buku 600 kali 5 3,000 soalan. 3,000 jawapan dalam bentuk video. Senang cerita, boleh belajar kat mana-mana je. Betul. Asalkan ada buku Master Your Algebra. Ya, betul. Okey adik-adik, apa kita nak ucapkan? Terima kasih cikgu. Okey, Sama-sama. kita berehat seketika. Terima kasih juga kepada Cik Nazmi dan Cikgu Syahrin. Kita berehat seketika, kembali selepas ini di NLKO. Nasi lemak kopi Makan nasi minum kopi dengan cerita di pagi hari. Nasi lemak kopi Apakah perbezaan antara seorang manusia dengan seorang manusia yang lain? Yang membezakan kita adalah pilihan kita. Dan kalau kita lihat, tembikar-tembikar ni ada pelbagai jenis bentuk dan pelbagai jenis corak yang berbeza-beza kan. Kerana dia adalah datang daripada pilihan yang dibuat. Macam mana saya memilih tembikar-tembikar tersebut. Secara asasnya manusia ni ada 4 jenis pilihan yang kita buat setiap hari. Kita memilih untuk menjadi salah satu daripada 4 ni. So apakah 4 perkara atau 4 pilihan tersebut? Yang pertama, kita melihat ada jenis manusia yang mereka adalah suka melihat
pencapaian orang lain. Mereka suka melihat kejayaan orang lain. Mereka suka melihat pilihan yang mereka buat adalah melihat, memerhatikan kejayaan dan pencapaian orang lain. Kategori kedua adalah mereka yang menunggu, menjadi penunggu. Mereka hanya duduk, tunggu sesuatu berlaku ke dalam hidup mereka. Mereka duduk dan tunggu dan harap-harap satu hari nanti hidup mereka akan berubah. Dan kategori ketiga adalah mereka yang buat tindakan. Mereka bukan orang yang hanya melihat kejayaan orang, mereka bukan hanya menunggu kejayaan berlaku pada mereka, tetapi mereka adalah buat tindakan untuk menjadikan kejayaan itu satu realiti. Dan akhirnya kita tak nak menjadi mereka yang tak tahu apa yang berlaku. Mereka adalah orang yang akhirnya akan berada di tahap yang sama, takut yang sama dan tak ada perubahan dalam hidup mereka. Anda pilih yang mana? Anda nak naji yang mana? So, anda kena buat pilihan. Kerana pilihan kita, apa yang kita buat ni akan menjadikan satu hasil di dalam hidup kita. Buat keputusan dan anda akan buat pilihan yang tepat supaya anda akan dapat apa yang anda nak impikan. Baiklah, kembali kita dalam Nasi Lemak Kopi O. Betul. Sari, tadi kita saksikan bikisan tentang secangkir kopi, motivasi lah daripada Datuk Wira Dr. Azizan Osman. Kata-kata yang penuh hikmah. Betul. Kan? Saya tertarik lah kata-kata beliau tadi. Kita yang perlu memilih. Itu kata-katanya. Kerana hidup ni semuanya tentang pilihan. Kita boleh membuat pilihan. Jadi pilihlah yang baik-baik. Macam mana penonton di studio? Setuju ke tak setuju? Okey, pilih yang baik-baik ya tadi. Betul. Dan hari ini juga banyak benda yang kita belajar, terutamanya daripada Encik Muhammad Nizam sendiri, bagaimana dia daripada cita-cita nak menjadi askar sekarang menjadi CEO dan pengusaha satu syarikat animasi. Itu pilihan beliau yang beliau buat. Dan bila dah membuat pilihan itu, beliau buat yang terbaik. Betul. Kerana itu sampai animasi yang beliau hasilkan itu menjadi fenomena di Malaysia dan juga di peringkat antarabangsa, kan Sari? Yep. Itu daripada pakar animasi kita, Encik Muhammad Nizam. Dan selepas itu, kita pun bersama pula dengan Adriana Gold. Betul. Kita bersama dengan Adriana Gold. Kita tengok macam mana barang-barang kemas yang dihasilkan. Sampai putih mata kita, Mira. Putih mata kan? Jangan lupa 7 dulang emas awak. Betul. Rasanya semua dah take note kot. Take note kena ingat tu. Okey, tentang emas kita dah tahu bagaimana. Lepas tu tak cukup dengan emas. Dengan algebra pula. Tak apalah, walaupun dulu mungkin kita tak perform sangat, tapi saya harapkan untuk adik-adik yang bakal menduduki SPM ni, buatlah yang terbaik, make your parents proud. Okay? InsyaAllah. Kau cakap tentang SPM, kurang dari seminggu Sari Betul, 30 Januari ni bakal diduduki SPM kertas yang pertama. Wow, all the best. Nervous lah pasal SPM kan. Awak dulu SPM macam mana? Okey, kita okey. Dia perform. Kita chill. Perform straight A's. Alhamdulillah kan. So adik-adik, jadilah ikutlah kakak Sari sebagai antara idola anda lah supaya pastikan SPM dapat menjadi murid yang cemerlang untuk membanggakan bukan saja diri sendiri tetapi juga keluarga. Okey, itu tentang kuasai algebra dan lepas itu Sari. Okey. Kita pun ada juga. Apa topik yang menarik esok? Topik yang menarik. Betul. Kita pun ada topik-topik yang menarik untuk hari esok. Okey. Bersama dengan pengacara-pengacara yang menarik juga. Dan katanya bersama dengan bekas pengacara NLKO. Wow. Okey, siapakah beliau? Kita saksikan esok, kita tunggu esok. Tetapi kepada anda semua, jangan lupa untuk terus menonton Nasi Lemak Kopi O setiap hari Rabu, Khamis dan juga Jumaat dari jam 10.30 pagi hingga 11.30 pagi. Dan siaran ulangannya, Sari? Ya, pada Jumaat, Sabtu dan Ahad pada pukul 7.50 malam. Kalau terlepas pagi, tak apa, malam pun boleh tengok. Jangan risau. Masih ada, jangan risau kan. Dan juga, jangan lupa juga, Sari, tentang laman media sosial Nasi Lemak Kopi O. Betul, Facebook dan Instagram. Jadi anda boleh turunkan komen-komen anda. Kita mungkin dapat dijadikan sebagai satu idea untuk kita kupaskan dekat dalam Nasi Lemak Kopi O. Why not? Why not? Betul. Kau cakap tentang idea ni, kalau hari ni kita dah bawa emas, kita dah bawa tentang algebra. Kalau esok kita nak bawa apa agak-agak? Yelah Mira apa tapi kan Mira nampak macam nak menari je ni. Kenapa? Kenapa saya macam nak menari ni? Sebab tadi awak dah macam saya rasa macam nak travel lah. Sebab apa? Sebab tadi Sari dah cakap, Sari dah buat request. Sari nak 7 dulang hati emas. Kalau saya pula, biarlah saya healing seorang-seorang. Saya nak terbang ke Indonesia, ke negara sepadan. Saya nak layan lagu yang cukup popular di sana. Iaitu lagunya Kaulah Segalanya daripada Antu Band. Kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.
ter